Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan membicarakan tentang hukum menyertai pertandingan memancing. Seperti yang kita ketahui bahawa rakyat Malaysia ramai yang suka memancing. Ada yang menjadikan memancing itu sebagai hobi untuk meluangkan masa lapang mereka, dan ada juga yang melakukan aktiviti memancing ini dengan menyertai pertandingan memancing untuk mendapatkan hadiah. Okey. Persoalan yang timbul di sini adalah apakah itu hukum menyertai pertandingan memancing? Sebenarnya, jawapan kepada persoalan ini telah pun dijawab oleh Mufti Sabah dalam suatu fatwa yang diwartakan pada tahun 2017, yang mana ianya berbunyi, yang pertama, hukum asal pertandingan memancing adalah harus lagi mana mematuhi garis panduan syariah. Yang kedua, sekiranya hadiah ditaja oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan, maka ia adalah harus. Yang ketiga, sekiranya pertandingan tersebut mengambil yuran penyertaan bagi tujuan memberi hadiah kepada peserta, maka ia adalah haram, kerana dikira sebagai qimar, yakni judi, dan bertentangan dengan konsep iwat pulangan, iaitu hanya memberi manfaat kepada pemenang. Yang keempat, mana-mana orang Islam yang ingin menganjurkan atau menyertai pertandingan memancing, hendaklah memastikan ia bersih daripada sebarang unsur perjudian atau penipuan selaras dengan kehendak syarak. Berdasarkan fatwa yang dibacakan tadi, jelas menunjukkan kepada kita bahawa hukum menyertai pertandingan memancing ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah harus, yang kedua adalah haram. Ianya menjadi harus apabila ianya menepati kehendak syarak dan juga tiada di dalamnya unsur-unsur perjudian. Dan ada pula hukum yang kedua, iaitu menyertai pertandingan memancing menjadi haram adalah apabila terdapat di dalamnya unsur-unsur perjudian yang mana disebabkan oleh beberapa perkara tertentu yang menjadikan pertandingan memancing tersebut adalah suatu perjudian. Jelas kepada kita bahawa suatu perjudian merupakan aktiviti yang haram seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Maidah ayat ke-90. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah yang dibacakan tadi, dalam ayat ke-90 jelas menunjukkan kepada kita bahawa aktiviti perjudian itu merupakan suatu aktiviti yang haram lagi terkeji. Dan sekiranya pertandingan memancing itu mengandungi unsur perjudian di dalamnya, maka aktiviti menyertai pertandingan memancing itu juga adalah haram. Persoalan yang timbul adalah bagaimana kita ingin mengetahui bahawa suatu pertandingan memancing itu mempunyai unsur perjudian di dalamnya ataupun tidak. Caranya adalah kita melihat kepada hadiah yang ditawarkan kepada para pemenang. Jika hadiah tersebut adalah hasil kutipan daripada yuran peserta yang diwajibkan kepada peserta untuk membayar sebelum memasuki pertandingan tersebut, maka di situ terdapatnya unsur perjudian dalam pertandingan tersebut dan pertandingan tersebut adalah haram untuk kita sertainya. Adapun sekiranya suatu pertandingan memancing itu ditaja oleh mana-mana pihak dan hadiah yang diberikan kepada pemenang adalah hasil daripada wang yang ditaja oleh para penaja, maka di situ jelas menunjukkan kepada kita bahawa tiada unsur perjudian dalam pertandingan tersebut dan pertandingan tersebut adalah harus. Ada pula persoalan di mana kita tidak mengetahui bahawa suatu pertandingan yang tidak ditaja itu adakah ianya diambil daripada wang penyertaan peserta ataupun ianya adalah wang daripada pihak penganjur sendiri. Jadi menjawab persoalan ini, saya membacakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana ianya berbunyi, An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat, yakni samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka sesiapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan haiwan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa dia adalah hati. Daripada hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa setiap perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram itu, perkara yang tidak kita ketahui yang dipanggil sebagai syubhat, dan meninggalkan perkara syubhat itu adalah lebih baik untuk menjaga kehormatan dan juga menjaga agama kita. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.